start dah. La haula wala quwata illa billah. Ni hari ni. Alamak. Oh, tak habis lagi. Tak perlu Ustaz lompat sikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiyya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, dengan izin rahmat Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ni. Apapun Ustaz ucapkan tahniah untuk orang Teluk Bahang. Teluk Bahang ke ni? Sorry. Teluk Tawang. Asal Teluk Bahang, Ustaz ucap tahniah dah kat mereka. Ucapkan tahniah kat apa di sini. Tak faham? Tak faham sudah. Okey, hari ini kita tengok, hari ini sepatutnya muka surat kitab Bulughul Maram kita, muka surat 212 kan? Hadis berkenaan Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Nabi ke tu? 434. Tak apalah, hadis tu kita tangguh sebab saya ingat habis. Kita lompat hadis berkenaan dengan Anas bin Malik 215. Muka surat 215. So, Ustaz baca bab tu. Kita baca hari ni bab 215. Nanti Ustaz mai lagi sekali. Bulan depan Ustaz tak mai. Bulan depan Ustaz pergi umrah, jadi Ustaz tak mai. Bulan 10 pula Ustaz mai kat Abah. Mai kita buka kitab pula. Kira nak mengaji saja tapi bodoh pada. Tengok hadis kitab Bulughul Maram, muka surat 215. Hadis ni mai daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Teringat cerita hadis ni. Hadis ni rasa sedih tak sedih? Sedih Nabi. Nabi sedih. Punca hadis ni ialah nak baca panjang, Ustaz akan baca kat pada hadis ni. Maka Nabi SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muka surat 216. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bila Nabi sampai saja di masjid dia, Nabi tengok, cara mereka nak berdiri, nak semayang, Nabi tengok. Nabi kata, Rusmu zuhufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW kata, Nabi kata apa? Rusuh, maksudnya atok. Nabi kata atok elok-elok. Punca Nabi cakap macam ni pasal apa? Nabi kata buat saf elok-elok. Tolong buat saf elok-elok. Nabi kata waqaribu, dekat-dekat di gambar ni. Bagi dekat-dekat. Wa hazu bil a'naqi. Maka Nabi kata, ya Allah, bagi saf atau elok-elok untuk semayang dekat, jangan bagi jarak Nabi kata. Dan bagi bau dengan bau, bagi cantik elok dalam saf semayang. Kaki kita kan, kalau kita semayang kaki kita straight macam ni, bolehlah ni. Kalau kita kangkang, nak buat macam mana? Jadi kaki sentuh kaki cantik. Pasal kita semua dah semayang kangkang. Dia macam tu kan? Betul tak? Macam mana? Kita disuruhkan semayang kaki kita nak menghadap kiblat. Ustaz tak boleh air jatuh. Pasal you dah macam tu dah. You jenis kangkang lah pada. Tapi dia ajak bila kita soft, kita kaki kita straight, baru kita nampak Nabi kata atok kan. Atok bagi elok. Hadis ni punca dia macam mana? Nabi kata macam tu, elok Nabi masuk masjid, Nabi kata macam tu. Fa wallahi, sambung hadis. Asbab wurud, sebab terjadinya hadis ni. Fa wallahi, Nabi kata wallahi, fa wallahi nafsi biadi. Wallahi, yang kata nyawa aku ada di sisi Allah Ta'ala. Inni
la ra'a syaitan yadkhuluna fi khilal saffi. Nabi masuk, wallahi aku nak sembahyang macam mana, Nabi kata. Fa wallahi, semua penyakit surah masjid memang macam tu. Tambah-tambah sembahyang muslimat. Dia kalau sembahyang apa? Sembahyang raya ke, dia main masjid, dia sembahyang raya ke, dia sembahyang Ramadan kan, main untuk tarawih, berjarak-jarak. Dia letak segala beg dia. Saat ni sejadah dia, aduh macam-macam mak nenek. Saat ni gelas ayak dia, botol ayak dia, semua dia keliling dia. Bila kita dekat, nampak tak? Dia nak mampu dengan hadis ni. Maka Nabi kata, fa wallahi, bila Nabi masuk masjid, Nabi tengok yang soft tu tak elok, tak betul. Nabi kata, Atta, soft untuk semayang, dekat, jangan bagi ada jaran-jaran dah. Jangan bagi ada ruang. Ini hadis terang tantang. Maka lepas Nabi kata macam tu, Nabi, fa wallahi, aku sumpah dengan nama aku, wallahi nafsi biadi, yang kata nyawa aku ada di sisi Allah, inni la ra'a syaitan, aku nampak syaitan. Macam mana aku nak semayang, aku nampak syaitan? Kalau semayang, syaitan tak ada. Tapi bila hampa semayang, syaitan tak ada kat hampa. Inni la ra'a syaitanu yadkhulu fi khilali safi. Celah-celah hampa tu ada syaitan. Pakai terkejut sahabat. Ka'annaha, yang syaitan tu masuk, dia kata hazaful ai, dia kata ka'annah laghanam. Ibarat syaitan tu masuk celah-celah hampa macam Nabi kata ka'annaha ghanamun su. Nampak macam anak kambing hitam duduk celah-celah tu. Syighar, dia kata min ghanamil hijar. Apa nak terjemah? Dia kata kat sini, aku tengok syaitan, dia kata masuk syaitan, aku masuk, aku nampak syaitan masuk. Syaitan bila masuk, dia duduk celah-celah hampa, dia kata. Yang duduk celah-celah tu, ibarat Nabi kata syaitan tu kecil macam kambing yang warna hitam, duduk anak-anak kambing celah-celah tu. Kambing hitam, tak hitam. Nampak hitam dia kata. Yang kecil duduk celah-celah hampa, dia kata kambing Hijaz. Kambing Hijaz ni kambing yang duduk di Madinah, di kawasan Madinah. Ada kecil-kecil alih. Macam itulah duduk di celah-celah hampa. Bila Nabi tengok macam tu keadaan situasi, Nabi tak seronok. Nabi kata aku tak mau. Pasal tu kita kena dengar hadis Nabi SAW banyak. Itu hadis Anas bin Malik satu. Ada hadis lagi dia kata, Nabi kata apa? Uqimatis salah. Tabiat kalau kita nak semayang, kita ni kan di Malaysia kena sabar banyak lah, okey? Walaupun kita bagi ilmu, kita kena terima orang kita sedang menuju kepada kejayaan. Kan? Sedang menuju kepada, dan nampak ke tidak kan, ni kan? Ustaz bersama dengan apa lah kan? Uqimatis salatu. Nabi kata, uqimat bila mana orang nak kata apa nama? Dia nak iqamat solat. Bila iqamat solat, kita dah ada kat saf dah. Kadang-kadang kata saf. Bila dia kata saf, semua dah dekat saf. Bila kita dah berdiri dekat saf, baru dia start dia iqamat. Tapi kita kadang-kadang tak main lagi. Tak katok berbeza. Orang kita nanti duduk nampak ada. Kita saf dulu. Bila buat saf dulu, maka dia kata saf, baru dia iqamat salat. Masa iqamat salat tu, maka Nabi kata iqamatis salah. Bermulanya start semayang masa iqamat lagi. Hang berdiri dah. Masa iqamat dah duduk dah. Fa aqbala alaina. Bila tengah iqamat, tiba-tiba Nabi kalih. Nabi jadi imam. Nabi kalih ke arah kiblat. Masa di iqamat semayang, Nabi terasa tak seronok. Nabi kalih di kalangan sahabat. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Nabi kalih. Tengah ada orang di iqamat, Nabi kalih, Nabi tengok. Nabi tengok dan Nabi tak senang. Nabi kata apa? Uqim. Tolong, Nabi kata, ya Allah, dah iqamat dah selesai. Nak start semayang. Macam mana aku nak mula semayang? Nabi kata. Macam mana aku nak mula semayang? Uqimu suhufakum. Elokkan saf dulu baru aku nak semayang.
Aku tak boleh semayang kalau saf sampai tak elok. Wa tarasu. Maka Nabi SAW kata, sempurnakan saf. Rapatkan saf. Wa tarasu. Bagi elok saf. Bagi elok saf. Sampai Nabi kata macam tu. Kalau kita buat macam tu, mayang sudahlah bodoh pada. Menjadi perang fi sabilillah. Tapi memanglah kita mengaji macam mana pun kan, kita doakanlah. Satu masa nanti ilmu ni kita beramal. Lepas tu ulama berdoa, Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Bagus doa tu Ustaz suka. Ustaz Fahmi Zamzam dia suka baca. Maka dia suka benar baik-baik tak apa. Kan kita baca kan, Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah, Tuhan bukalah pintu hati kami bagi kami betul-betul nak belajar ya Allah. Kenapa? Warzuqna ikhlasan fi, bagi menuntut ilmu ni ikhlas lillahi ta'ala, wal amal bihi, dan kami nak beramal dengan ilmu yang kami mengaji, wa nasrah bi, nak sampaikan hatta yatina al-yaqin, sampai bertemu dengan mati masuk syurga. Bagus doa, walaupun doa dia bagus. Kita doa macam tu, Pasal hadis-hadis Nabi sebut. Nabi kata batang tubuh kita, amalan kita, kan, amalan batang tubuh kita, amalan kita. Kadang-kadang batang tubuh kita ke neraka, amalan kita yang sunnah kita masuk ke syurga. Pasal apa? Batang tubuh kata, dia mengaji tapi dia tak beramal dengan apa yang ilmu yang dia dengar. Maka Nabi SAW, Nabi berdiri nak semayang, dah ke arah kiblat dah. Tiba-tiba Nabi kalih tengok orang iqamat. Nabi kata apa? Aku rasa ya Allah, aku duk berasa bila aku duk rasa saf hampa tak elok. Aku rasa tak seronok nak jadi imam. Sampai Nabi kata, uqimu, tolong percantikkan saf kamu. Wa tarasu, rapat-rapatkan di kalangan kamu. Fa ini hadis-hadis. Kita nak lempak hadis ni macam mana? Ni punca daripada satu hadis kecil ni. Fa ini sesungguhnya aku, arakum, aku tengok hampa, dia kata, min wara'i zuhri. Aku nampak hampa. Aku rasa tak seronok yang aku kalih tu. Aku nak semayang dengan nampak macam mana kalau saf hampa tak sempurna, saf hampa tak elok. Saf Nabi kata, saf aku fa inna tasib misum tamasuk. Tamam salah. Kan Nabi kita perbetulkan saf, perelokkan saf, dia daripada min tamam salah hadis bunyi. Ataupun dia kata min iqamati salah. Sempurnanya saf tu, sempurnanya saf kita lah, sempurnanya semayang kita. Tapi kalau saf kita tak sempurna, saf kita tak elok, dan tu imam tengok benda tu ya Allah depan mata dia tak betul, semayang kita tak sempurna. Senang sebut. Dan pada masa Nabi kata, min tamamin salah, semayang kamu tak sempurna. Nak dapat 27, nak dapat 25 darjat dengan syarat saf elok. Tu dia. Sampai Nabi kata lagi, apa nama? Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud orang yang alim. Dia kata, aku duduk dengan Nabi, aku tengok dengan Nabi, aku tengok reaksi muka Nabi. Kan Rasulullah SAW adalah diri Nabi SAW. Dia kata, yamsahu. Ustaz nak baca hadis-hadis ini, nak terang tentang hadis ini. Okey, asbab urut, sebab terjadinya hadis ini pasal Nabi masuk masjid dia. Nabi tak seronok. Bila hampa nak lantik aku sebagai imam, nak jadi imam, tapi saf tak sempurna, semayang tak sempurna, aku tak mau. Aku tak mau macam tu. Maka dia kata kat sini, Abdullah bin Mas'ud kata, kana Rasulullah SAW yamsahu, dia kata, manakibina bisalah. Sampai Nabi bangun, Nabi bagi betul. Nabi bagi kata, nampak tak yang mana saf dia tak elok, Nabi betul dia kata. Wa yaqulu, maka Nabi kata, istawu, cantikkan saf, elokkan saf. Wala takhtalifu wa takhtalifu qulub. Kalau sekiranya saf hampa cantik, hati hampa cantik, Allah jantung. Kalau saf hampa tak elok, dia Allah di kalangan hampa berselisih, tak cantik. Saf menentukan hati perut hampa elok. La hawla wa la quwata illa billah. Maka Nabi SAW dalam Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa aqimus saf, dia kata fi salah. Nabi SAW kata, sempurnakanlah saf, tolong pencantikkan saf dalam semayang. Dia kata, fa inna iqamati safi fi husni salah, pencantikkan saf tu maka cantiklah solat kamu. Allahu akbar kabira. Ustaz ringkas yang tu. Mari kita tengok buku kita balik.
Maka hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik dengan arti kata Anas ada dalam majlis itu, Abdullah bin Mas'ud ada dalam majlis itu. Dia cerita tentang perasaan Nabi masuk dalam masjid. Nabi kata, macam mana aku nak semayang? Celah-celah pada syaitan. Celah-celah apa? Syaitan. Maka kita di masjid ni, kita semungkin yang boleh. Jadi jangan pula kita tu, Ustaz, kalau saya pergi masjid tapi saf tak rapat, baik saya sayang kat rumah. Dah, jangan macam tu. Macam mana pun dia kena main kat masjid. Dia jangan bagi alasan. Dia kata saya pergi di masjid, dia pun tak semayang. Tambah-tambah orang tua dia nak relax dia seorang. Kita dekat lagi rapat lagi jauh. Saya hambat sampai tahu hujung dah. Mana? Dah hambat dia dah. Kita usaha nak fahamkan orang. Kita nak beritikkan. Baik, dia kata kat sini tengok. Maksud hari ini dia perintahkan, buka balik buku. Diperintahkan agar kita mengatur saf-saf dalam solat dengan lurus dan rapi. Dengan lurus dan rapi. Dan hukumnya dia kata meluruskan saf-saf solat adalah wajib. Boleh kan? Kita ambil sikit je lah. Kalau nak cerita panjang, cukup kita ambil tentang asbab wurud. Nabi masuk, Abdullah bin Mas'ud tengok muka Nabi sampai Nabi kalik, Nabi perbetul sahabat dia, baru Nabi semayang. Allahu Akbar kabir. Hadis Bukhari dan Muslim. Letak sini. Kita tengok hadis yang kedua. Maka hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mengaji bab saf. Mana jam? Ada masa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Nabi kata, khairun suhuf rijal awaluha. Sebaik-baik saf untuk orang laki-laki di saf yang pertama. Pasal tu orang laki-laki dia masuk di masjid, pertama sekali dia cari saf yang pertama. Yang kedua sebelah kanan. Yang ketiga tahiyatul masjid. Yang keempat, malaikat bermulanya ya Allah mendoa, dengar doa kita di sebelah kanan. Besar rahmat yang tidak terhingga. Sampai Nabi kata, kalau kita tahu hadis yang lain macam mana dia. Buat main saya nak tunjuk Ustaz, banyak sangat ni baca bab. Maka Nabi kata, ya Allah, kalau dia tahulah, lau ya'lamun, kalau dia tahu kelebihan saf yang awal ni, dia nanti main yang pertama, dia main nanti undi siapa nak duduk saf yang pertama. Kalau dia tahu kelebihan saf yang pertama, masuk masjid, saf pertama, belah kanan, tahiyatul masjid, dan malaikat bermula mendoakan bagi dia. Itu sebaik-baik saf laki-laki. Tapi kita kan ada penyakit tu orang kita. Dia ada penyakit. Dia main yang pertama, yang akhir sekali yang terbaik untuk dia. Minum ayak Ustaz, minum ayak. Jumaat tadi, bismillah. Dalam duk mengaji, kita tahu pahala yang hebat tak boleh kita jumpa di saf yang pertama. Dia memang dia cari tamana tiang dinu. Saf yang ke-15 ke-18. Malaikat tengok dia, bodoh hang. Macam mana aku nak bagi pahala kat hang? Nabi sendiri sebut khair, sebaik-baik saf, Nabi kata ar-rijal awaluha. Pada kedudukan yang pertama sekali, yang paling baik sekali. Orang perempuan pula dia kata, ya Allah Tuhan, dan Nabi sebut lagi, wa syarru akhiruha. Saf yang buruk bagi lelaki dia pilih yang akhir sekali. Buruk bagi dia. Ini hadis tau. Ini hadis apa tak? Ni semua kita baca ni betul-betul bab saf memang kena batang hidung kita, betul tak? Dengan saf kalang kabut, takkan aku nak semayang. Pasal tu kita tak rasa semayang kita ni aqimus solat, betul-betul kau kudi solat. Pasal solat kalau kita semayang, inna solat tatanha al-fahsya wal munkar. Kalau kita semayang sedih cegah kemungkaran. Kita buat benda elok. Tapi duduk semayang mulut lidah menyemur tergedik-gedik, ya Allah. Duduk semayang tapi dengan jelin jeluat dia, dengan mulut laser dia, lu Allah ke. Mami tak suka. Oh, baru keluar semayang, baru dengar kuliah. Oh, dahsyat sungguh perempuan ni pada. Semua punca daripada mana Nabi kata? Saf. Bila saf tak elok, semua tak elok, dia tak akan dapat kesempurnaan mendekatkan diri. Salah satu kita semayang nak dekat diri kita dengan Allah. Sampai Nabi kata hati kita cantik tersusun dengan hadis. Tempat Nabi kata macam tu.
Tapi Nabi kata sebaik-baik saf yang pertama. Seburuk-buruk saf bagi orang apa nama lelaki di belakang. Pasal tu kita ni bagus. Last sekali kita saja saya nak bagi depa orang alim duduk Ustaz. Kalau siapa saat ni saya duduk depan, saat ni salah, mampu saya tak boleh tegur. Kan? Saya tak boleh tegur. Hang ni memang macam-macam dalih ada pada. Wa khairu, dia kata suhufin nisa, sebaik-baik saf bagi orang perempuan, dia kata akhirah. Orang perempuan macam duduk di belakang. Macam surau kita ni, tempat depa macam tu. Tempat terbaik bagi depa. Yang terbaik bagi depa. Cuma timbul kadang-kadang bila orang luar, terutamanya orang Arab bila dia mengaji, dia straight tau. Orang Arab ni dia mengaji, dia straight. Dia tengok dalam masjid, dia kata, Ustaz, haram apa? Laki sini, perempuan sebelah. Belakang. Kita tengok keadaan zuruf lah. Kadang-kadang tempat kita sempit, orang nak semayang. Pada masa tu ulama mengatakan, kalau nak duduk sebelah sekalipun, jangan dia berada soft yang pertama, genjak sikit ke belakang. Kadang-kadang tempat kita sempit. Ustaz kata dalam bab soft ni, orang perempuan kena belakang, ni sebelah kita macam mana? Tengoklah surah macam mana pattern surah yang kita buat tu kan. Kadang-kadang tak ada ruang untuk dia terpaksa semayang sebelah dengan kita. Cuma kita bersitar. Boleh tak boleh? Boleh. Darurat kita. Kalau yang sebaik-baiknya macam ni, keadaan macam ni. Tapi kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang timbul Ustaz nak bersitar, tak boleh. Setengah orang lelaki-lelaki, tutup, siapa saya buka? Yang ada gila-gila ni ada. Gila macam kita nak buat kuliah, dia nak tengok Ustaz yang ngajar hitam ke putih. Kalau dia tutup, dia tak nampak. Kan Ustaz pelan putih bila kita menang dia jadi putih kan. Darah tinggi semua dah turun. Kadang-kadang dah tinggi. Bukan senang yang tahu nak bagi nampak. Duk mengaji kadang bodoh kan. Contoh. Akhirnya dia Allah wa kharsu, dia kata nisa, sebaik-baik saf orang perempuan ni di belakang. Dia kata di belakang, dia kata wa akhiruha wa syarruha, dan seburuk-buruk orang perempuan bila berada di saf yang pertama, wa awaluha. Orang perempuan yang teringin nak duduk saf yang awal. Pasal tu kita kata dalam masalah saf ni, kalau dia tidak dapat dia duduk satu saf dengan kita, tapi kita pakai kapasitar dia, kita ada pengadang dia, dibenarkan dalam syarak. Kalau kita pegang betul-betul hari ini, kita akan petikat mana boleh. Dibolehkan dalam syarak. Boleh kan? Jadi kita kalau boleh, insya-Allah ambil lah. Terutamanya kita main hari Jumaat, orang laki-laki, ambil lah peluang. Umur kita pun dah 60, pergi duduk di saf yang ke-60, anak mampu. Duduklah saf yang pertama. Pasal malaikat akan mendoakan pada saf yang pertama. Lepas somma yalisun, rugi nampak dah kita. Saf yang pertama ni kelebihan dia tak dilawan. Pasal tu kita berebut nak main semain Jumaat awal-awal ni, nak dapat saf yang pertama belah kanan. Terutama kita masuk, kita baca kita tahiyatul masjid, dan kita bangun di sunat yang banyak. Kita baca semayang sunat yang banyak, sementara nak tunggu khutbah, nak dengar khutbah. Baik. So, maka dia kata maksud di sini, dalam solat berjemaah, dia kata kalau ada lelaki dan perempuan, bila tidak ada tabir yang membatasi antara keduanya, maka saf laki-laki dan saf perempuan harus dia kata berjauhan, kena jauh. Macam masjid negara kan, dia tak ada sitar tau. Pernah pergi tak masjid negara? Orang perempuan semayang belakang, dia tak ada sitar. Dulu ada. Tapi Ustaz lebih suka dia tutup, kerana dia pernah saling kita tengok. Walaupun jauh nampak. Mata aku melebang. Aku nampak tu. Nampak tak? Setengah orang dia suka tutup, suka buka. Tapi tak apalah. Benda tu taklah berkata membesarkan keadaan. Hukumnya, saf laki-laki dan saf orang perempuan dalam solat wajib dia berjauhan bila tidak ada tabirnya. Bila tak ada tabir, dia kena jauh macam masjid negara buat. Dia jauh tak? Jauh. Okeylah. Okey. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Abbas. Yang ni kita dengar hadis ni daripada muttafaqun alaih. Ada orang kata tak boleh. Hampa cuba mengajikan dengan bersifat lapang dada. Bila main ilmu wahyu ni, letak di depan. Baru tadi kata, wattaba' syahwat. Jangan ikut hawa nafsu. Walaupun kita kata ni ada hadis dia, tapi tukang hadis, pergi cek tengok.
pergi syarah dia, pergi tengok macam mana. Abdullah bin Abbas, dia kecil lagi. Abdullah bin Abbas, dia semayang dengan Nabi SAW. Dia cerita tentang diri dia. Dia teringin nak dia antara dia dengan Nabi je. Kalau dua orang laki-laki semayang, macam mana kedudukan dia? Ada cerita. Macam mana kedudukan kalau dua orang semayang? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatal lailah. Dia kata satu hari aku semayang. Saya pernah salat beserta Rasulullah SAW pada satu malam. Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatal lailah. Pada satu malam aku pernah semayang dengan Nabi. Faqumtu, dia kata faqumtu an yasarihi. Lalu dia kata saya berdiri di sebelah kiri. Nabi dia sebelah kiri. Sebelah kiri, ni kanan kan? Sebelah kiri. Dia duduk belah kiri Nabi. Bila dia duduk belah kiri Nabi dekat sini. Fa'akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Dia kata min wara'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang dengan dia, tengok dia kata apa? Lalu dia kata saya berdiri di sebelah kiri, lalu Rasulullah SAW memegang saya. Nabi pegang. Nabi semayang, Allahu Akbar, Nabi pegang dia. Nabi pegang, Nabi heret sampai ke belakang. Dia bagi ke belakang sampai dia duduk sebelah Nabi. Duduk sebelah Nabi, nampak tak? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi min wara'i faja'alani an yaminihi. Nabi SAW semayang dengan dia. Dia duduk sebelah Nabi. Nabi heret dia, pegang dia sampai ke belakang, sampai duduk sebelah. Duduk sebelah pun dia masih lagi duduk di ke belakang. Nabi duduk bagi depan, sebelah dengan Nabi. Kalau hadis sebut macam ni, sama-sama soft dia. You all can understand? Kalau dua orang semayang yang sama, macam tu. Dia tak, kalau kita, tu dia. tu dia, nampak tak? Nak bagi beza yang mana imam, yang mana makmum. Tapi cara Nabi SAW, ya Allah Tuhan, Nabi tak tarik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mari kita baca dengan ahli dia. Baik. Ya Allah. Dia lari muka surat ni. Okay. Baik. Apa dia kata kat sini? Dia kata maksudnya makmum, dengar. Kalau kita baca hadis ni, tiba-tiba kita semayang ada orang tengok, orang tarik kita ke belakang. Kita pun beralas sudah tarik ke belakang sikit. Tak nak bagi kita berlainan dengan orang, kita belakang sikit tak apa. Ustaz tak ikut sunnah. Yalah, kalau mampu ikut. Kalau kita buat macam tu, takut orang lain ni gila kah? Dua-dua imam kah? Mana satu imam? Saya pun tak tahu ini dua-dua saya. Alamak, ghaflah, dia kata. Dia keluar masjid, dia kata, tak pernah aku tengok dua imam semayang. Yang mana satu makmum pun tak terlepas. Aku nak semayang dengan mereka. Dua-dua sama. Dua-dua imam, Allah. Dia balik-balik, dia kerja dia sembang kat kedai kopi ibadat. Kedai kopi kata betul kan? Betul. Daripada Allah wa kabira. Maksudnya dia kata makmum, dia kata apabila sendiri, maka ia harus berdiri, dia kata di sebelah kanan, dia kata berdekatan dengan imam. Kalau dengan hadis, syarah hadis, dia kata hampir sama. Soft Nabi dan soft Abdullah bin Mas'ud hampir sama. Maksud dia kata makmum, dia kata wajib berdiri, dia kata berdamping dengan imam bila dia kata hanya berdua dengan imam. Bila dua dia kena berdamping kan, seiring dan sejalan kan, ada lagu kan. Maksudnya sama, dia kena sama. Bukan dia duduk belakang, bila duduk di belakang dia tak sama. Apa macam tu hadis nak ajar, tak reti nak buat. Betul lah Nabi kata macam tu, tapi bukan Nabi kata sebelah. Dia buat macam tu pula dah. Mampu macam mana nak faham, nampak tak? Maka hadis ni dia kata makmum wajib berdiri, dia kata berdamping dengan imam. Berdamping dengan imam, dia kata bila hanya berdua saja, nampak tak? Nampak tak? Baik. Dan rasa-rasanya masa Ustaz pun dah habis. Nanti kita sambung lagi insya-Allah kalau balik pada umrah nanti daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata sallallahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana, dia kata utimma khalfahu. Okey. Yang ni pun ada satu lagi hadis. Sikit-sikit boleh nak? Sikit-sikit lagi hadis. Satu Nabi masa sampai panjang. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata sini. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Dan hadis-hadis yang kita baca malam ni Bukhari, Muslim, dapat Bukhari, Muslim. Daripada Anas bin Malik, dia kata apa?
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW semayang. Lalu saya, dia kata, seorang anak yatim berdiri di belakang. Dua orang. Dia kata, faqumtu ana, aku dengan seorang anak yatim lagi berdiri di belakang. Nampak tak? Ana, aku berdiri, dia kata. Seorang anak yatim berdiri, dia kata, di belakang. Dan dia kata Ummu Salim. Ummu Salim berdiri, dia kata, di belakang kami. Dia nak bagi tahu saf orang laki-laki dan saf orang perempuan. Faquntu ana fayatimmu, dia kata, khalfahu, wa Ummu Salim, dia kata, khalfana. Hadis muttafaqun alaih wa lafaz daripada Imam Bukhari. Maksud hadis ini, makmum bila lebih dari seorang. Kalau berdua duduk sekali, kalau dua orang macam biasalah, maka mereka harus kita beri di belakang. Kalau dua orang, dua-dua duduk di belakang, tak boleh duduk sebelah. Tak boleh duduk sebelah. Kecuali kalau masjid tu kata ramai, soft ramai, sampai tak cukup, dia boleh duduk sebelah imam, sikit je. Tapi walaupun dia sebelah imam, dia kena belakang sikit. Nak beza kata pasal ramai orang semayang. Ditakdirkan katalah surah ni ramai, ruang untuk imam ni yang punya banyak, dia boleh duduk sebelah imam tapi belakang sikit. Nak menunjukkan dia semayang bukan berdua, dia semayang ramai. Semayang ramai. Itu kalau tempat tak ada. Kalau tempat dia ada, maka imam seorang, dua-dua makmum duduk di belakang, lepas belakang lagi siapa dia? Ummu Salim. Maka maksud di sini, makmum bila lebih daripada seorang, maka mereka harus, dia kata, berdiri di belakang imam. Yang kedua, perempuan harus berdiri, dia kata, di belakang imam, belakang juga. Maksud makmum, dia kata, bila lebih daripada seorang wajib berdiri di belakang imam, perempuan wajib berdiri di belakang dua laki-laki itu. Yang tu soft yang biasa. InsyaAllah kita nak tengok daripada hadis nanti kalau Allah izinkan, daripada Abi Bakrata ni kita dengar macam mana cara dia dia rokok, dia sujud. Okey, kita nak dengar cara dia macam mana semayang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata dekat situ dulu. Nah, hari ini kita mengaji bab saf. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita yang terbaik dan kita beramal dengan ilmu yang apa yang kita reti. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kelemahan Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam.